Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama kembali dalam Berita UUM. Dalam situasi pasca banjir besar yang melibatkan 16,000 penduduk di 210 lokasi yang berasingan pada 17 Disember 2021, penglibatan pelbagai agensi seperti polis, bomber, Angkatan Tentera Malaysia dan JPM berganding tenaga dan bahu dalam memulihkan keadaan di kawasan yang menerima bencana itu. Turut melibatkan ialah agensi bencana kebangsaan yang bersama-sama dengan penduduk sekitar dalam melancarkan proses menyelamat dan memberi bantuan semasa banjir. Air dikatakan semakin surut pada hari keempat, tetapi paras air naik semula apabila masuk hari yang kelima. Agak membimbangkan, perkara yang amat mendukacitakan adalah seramai 10 orang telah terkorban jiwa akibat daripada banjir yang melanda. Daripadanya termasuklah 3 orang kanak-kanak yang masih hilang dan 5 individu yang masih belum dijumpai. Bagaimanapun, banjir yang melanda bukanlah satu perkara yang kritikal. Ada di kalangan manusia yang mengambil kesempatan di dalam situasi yang melanda. Ada yang cuba merosakkan harta benda awam. Masalah kecurian yang sering berlaku akibat daripada mereka terdesak dalam mendapatkan bekalan makanan dan keperluan asas. Apabila disoal semasa mereka ditahan, mereka mengatakan mereka tidak cukup keperluan di tempat pemindahan mangsa banjir. Tetapi pihak yang berwajib telah menyediakan pelbagai kemudahan dan prasarana. Bahkan mereka juga telah berganding bahu dalam menyediakan makanan, sama ada makanan yang dimasak maupun makanan kering. Dalam mengurangi masalah kecurian yang melanda, pasukan keselamatan telah menubuhkan pasukan bantuan sebanyak 30 pasukan untuk memastikan dan memantau perkara ini di kawasan-kawasan yang kritikal. Walau bagaimanapun, kerosakan masih juga berlaku. Walaupun pantauan telah dilaksanakan, antara kerosakan yang berlaku adalah seperti merosakkan harta benda awam, merosakkan kenderaan-kenderaan awam, memecah masuk ke dalam rumah-rumah mangsa banjir dan berbagai-bagai lagi. Pasukan keselamatan amat berharap agar penduduk sekitar bersama-sama berganding bahu dalam membantras perkara ini dari lebih menjadi parah. Dahlah masalah bencana alam ini masih lagi belum selesai, ditambah pula dengan kecurian yang sering berlaku, mengakibatkan mangsa banjir bertambah tertekan. Janganlah kita menjadi seperti api di dalam sekam, ibarat menyiram minyak di dalam api, bukan untuk memadamnya tapi memburukkan lagi keadaannya. Kita cuba bergerak untuk mendapatkan salah seorang mangsa banjir untuk mengetahui perkembangan semasa di kawasan tersebut. Assalamualaikum bang. Salam. Dari mana bang? Bang sihat bang? Macam mana masa banjir bang? Okey bang? Alhamdulillah okey. Semua okey, tapi macam inilah dugaan kita pada masa banjir ni. Pada petang ini, kita bersama-sama dengan Encik Umar, iaitu penduduk Taman Seri Muda Shah Alam yang mengalami banjir pada hari ini. Terima kasih kerana menyertai kami pada hari ini, Encik Umar. Sama-sama. Bolehkah Encik Umar berkongsi sedikit pengajaran dan pengalaman Encik Umar sepanjang mengalami banjir yang agak besar jugalah pada kawasan taman Encik ini? Selamat petang Encik Saiful. Sudah tentu. Pertama, satu pengajaran yang berharga yang kami pelajari ialah kepentingan persediaan menghadapi bencana banjir. Kejadian banjir ni menunjukkan kepada kita betapa pentingnya persediaan yang baik dan mempunyai tindak balas yang sewajarnya terhadap bencana alam. Kecekapan dan kesediaan pelbagai agensi penyelamat memainkan peranan penting dalam menyelamatkan nyawa, kan? Macam ada contoh yang tak dapat diselamatkan dan meminimumkan kerosakan. Ada orang kata ada 10 orang mati. Ya betul Cik. Perkara tu amat menyedihkan. Seterusnya Cik Umar kan, saya nak tanya, apakah pengajaran lain yang boleh kita ambil dalam situasi masa banjir tersebut? Satu lagi pengajaran penting ialah kuasa perpaduan di kalangan rakyat. Sungguh menggembirakan untuk menyaksikan kerjasama padu antara masyarakat dan pelbagai agensi kerajaan. Kedua-duanya membantu bekerjasama untuk membantu mereka yang terjejas, mempamerkan kekuatan komuniti kami semasa krisis.
Yalah, perpaduan sememangnya pentinglah dalam untuk menjalankan atau melancarkan sesuatu program ataupun misi bencana masa banjir tu lah. Pentingnya dalam situasi mengatasi cabaran, mengatasi masalah masa banjir dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita ada masa banjir. Yang seterusnya, dalam pemerhatian yang lain, apa yang anda lakukan semasa berlakunya banjir tersebut? Malangnya Encik Saiful, keadaan itu juga memberi penerangan tentang kegiatan jenayah semasa kecemasan. Ada sesetengah individu mengambil kesempatan daripada keadaan itu untuk melakukan jenayah seperti kecurian. Ini menekankan kepentingan penguatkuasaan undang-undang semasa kecemasan. Adalah penting bagi kita semua untuk terus berwaspada, melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan dan membantu dalam mengekalkan undang-undang dan ketenteraman. Oh, ada berlaku kecurian juga. Ya, betul. Seperti yang kita tahu kan, di tempat tu tiada penjaga, jadi situlah ada individu yang ambil peluang. Kecurian macam mana tu, Cik? Kecurian macam barang-barang asas, tapi saya tak tahu itu perlu ataupun tak perlu. Seterusnya, Cik Umar, saya nak tanya bagaimana sistem undang-undang. Bila dah ada kecurian tu, ada tak bahagian penguatkuasa dah ambil tindakan undang-undang atau sebagainya? Adakah anda perasan apa-apa dalam hal tersebut? Sudah tentu. Bagi mereka yang mengeksploitasi keadaan untuk keuntungan jenayah, akibat daripada tindakan mereka adalah nyata dan mesti dihadapi. Ini menjelaskan peranan penting penguatkuasaan undang-undang dan keadilan walaupun di tengah-tengah krisis. Akhir sekali lah saya nak tanya Cik Umar, adakah ada apa-apa lagi yang menarik perhatian anda semasa berlakunya banjir tersebut ataupun cabaran-cabaran yang boleh Cik Umar kongsi sama-sama kita? Boleh, saya akan kongsikan. Kepentingan empati dan kemanusiaan walaupun berada dalam keadaan yang sukar dan menghadapi bencana, kita masih mempunyai ruang untuk empati dan tindakan kebaikan, mewujudkan komuniti di mana kita semua menjaga, membantu dan berasa berhubung antara satu sama lain walaupun dalam keadaan yang mencabar adalah amat penting. Yalah, terima kasih banyak kepada Cik Umar sebab kita bersama-sama kita pada petang ni walaupun tengah kemas barang kan, banjir semua kan. Tak maaflah banyak-banyak kami mengganggu Cik Umar. Yang penting saya dapat kongsikan apa yang perlu lah. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak pada Encik Umar kerana berkongsi pandangan dan sedikit penghargaan yang kita boleh berikan kepada beliau. Kerana dalam masa banjir ini beliau berkesempatan jugalah untuk bersama-sama kita. Pengalaman dan pemerhatian anda memberikan kami pelajaran yang amat penting untuk kami pelajari dan berkembang sebagai individu dan komuniti yang berharga. Sekian, terima kasih. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rakan kita di lokasi kejadian. Bencana banjir ini adalah satu perkara bencana yang sering kali dan kerap kali berlaku pada setiap tahun. Bahkan dalam masa setahun 3-4 kali ia berlaku. Perkara ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan sama ada masyarakat dan juga negara. Pada petang ini kita berkesempatan bersama-sama 3 orang panel yang 2 ni tidak asing lagi lah dekat negara kita. Yang seorang ni cikgu ataupun guru juga mangsa banjir di Taman Seri Muda Shah Alam. Kita perkenalkan Cikgu Umar Cikgu Umar. Mangsa banjir di lokasi ya. Yang seorang lagi kita bersama dengan Profesor Dr. Azhari. Alhamdulillah, macam mana doktor? Alhamdulillah sihat. Yang seorang lagi kita bersama dengan doktor juga, pangkatnya doktor Dr. Wan Azizah, iaitu dari Kementerian Pendidikan. Situasi banjir ni adalah situasi yang sering kali berlaku lah dalam negara kita. Kadang-kadang dia berlaku cepat, kadang-kadang dia berlaku lambat. Tapi
Tetapi ada juga yang mengambil kesempatan dalam masa keadaan banjir ni, mereka melakukan masalah-masalah lain seperti mencuri, merosakkan harta benda awam dan pelbagai lagi masalah-masalah yang sering berlaku. Permulaannya saya nak bercerita, nak bercakap, nak berbincang sikitlah dengan cikgu berkenaan dengan situasi masalah masa banjir di kawasan tersebut. Kita nak satu pengajaran ataupun pengalaman ataupun iktibar kepada pelajar-pelajar yang kita boleh ambil dalam situasi banjir yang melanda negara. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Terdapat pelbagai kesan dan kesannya kepada pelajar. Satu kesan yang mungkin adalah kesedaran tentang kesan sosial dan psikologi sesuatu bencana. Pelajar mungkin menyedari bahawa bencana banjir bukan sahaja menjejaskan infrastruktur dan keadaan fizikal, tetapi juga mempunyai kesan sosial dan psikologi. Mereka boleh memahami bahawa kecemasan boleh menimbulkan kebimbangan tentang keselamatan dan peningkatan risiko aktiviti jenayah. Oh, dia ada saling kait lah antara banjir isu jenayah ni. Seterusnya, ada tak kesan-kesan lain yang dapat kita simpulkan untuk kita beri kepada pelajar-pelajar? Sudah tentu. Satu lagi kesan yang mungkin adalah pemahaman tentang kepentingan keadilan dan penguatkuasaan. Penguatkuasaan undang-undang dalam menghadapi bencana dan kecemasan. Pelajar boleh memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya keadilan dan penguatkuasaan undang-undang. Dalam situasi sedemikian, mereka boleh belajar tentang akibat undang-undang bagi individu yang mengeksploitasi keadaan untuk melakukan jenayah. Oh, itu satu pengajaran dan pembelajaran yang bermakna lah kita boleh bagi cikgu ya. Yang seterusnya, bagaimana pula dengan kerjasama dan perpaduan antara pelajar, masyarakat dan negara yang kita boleh simpulkan lah. Kita boleh belajar, mungkin pelajar boleh belajar sesuatu ke? Sudah tentu. Pelajar boleh menyaksikan contoh sebenar bagaimana kerjasama dan perpaduan antara masyarakat dan pelbagai agensi kerajaan, di mana mereka boleh membantu semasa bencana. Mereka dapat memahami kepentingan bekerjasama dan membantu mereka yang terjejas akibat bencana. Kerjasama, perpaduan erat antara sesatu sama lain lah, sama ada pelajar, sama ada masyarakat, individu dan sebagainya lah. Kod ada cikgu nak tambah apa-apa ke yang boleh kita simpulkan ke atau macam mana ke? Sudah tentu, mesti ada. Satu lagi impak ialah peningkatan kesedaran tentang tanggungjawab individu terhadap keselamatan dan perlindungan masyarakat. Sinopsis tersebut dapat menyedarkan pelajar akan tanggungjawab mereka sebagai ahli masyarakat untuk menjaga keselamatan dan melaporkan aktiviti yang mencurigakan. Mereka dapat melihat kepentingan penyertaan individu dalam mencegah tindakan jenayah dan juga menyokong penguatkuasaan undang-undang. Baik. Terima kasih cikgu atas ulasan pengajaran, pembelajaran dan satu teladan yang baik kepada pelajar. Ya, sebab kita bila bencana banjir ni berlaku, macam-macam benda yang akan berlaku. Dengan masalah kecurian, dengan masalah dirosakkan harta benda awam, dengan masalah keperluan tak cukup dan sebagainya lah. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas penerangan yang agak panjang lebar juga tadi. Seterusnya kita akan bersama-sama dengan Datuk Dr. Wan Azizah. Kita akan bercerita dan minta sedikit pandangan dan pengajaran lah. Isu kecurian yang berlaku semasa bencana banjir yang boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga rukun negara kita yang 5.
agak-agak apa yang kita boleh kaitkan di samping kita menyelesaikan masalah kecurian, dan juga kita kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam isu tersebut. Okey, dalam falsafah pendidikan negara mempunyai 3 komponen penting, iaitu pembangunan individu, pembangunan negara dan juga pembangunan masyarakat. Isu bencana banjir yang melanda Taman Seri Muda adalah satu jaluran komponen pembangunan falsafah pendidikan negara. Di antara komponen yang tergerak bersama adalah pembangunan individu yang dapat menyokong dan membantu setiap ceruk pelusuk kawasan yang terlibat dalam bencana banjir. Contohnya, kesejahteraan dan keselamatan penduduk dapat diutamakan jika komponen ini bergerak dengan sebaiknya. Dalam komponen masyarakat, kerjasama antara masyarakat yang dapat bersatu padu demi menyelesaikan segala keperitan dan kesusahan yang melanda, bukan sahaja daripada perkhidmatan agensi-agensi yang berkenaan, tetapi juga penglibatan setiap manusia yang bernafas dalam melicinkan dan melancarkan semua pergerakan di dalam menangani masalah bencana yang berlaku. Selain itu, solidariti yang wujud dalam masyarakat dapat bersama-sama untuk mencegah daripada sewenang-wenangnya berlaku gejala kecurian dan kerosakan semasa bencana ini berlangsung. Bukan sahaja dapat menahan daripada perilaku jahat, bahkan masyarakat juga dapat menjadi mata dan telinga pihak berkuasa. Ia akan menjadi seperti ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Masalah sama-sama diharung, persengketaan sama dibuang. Ia merupakan contoh pendekatan berasaskan prinsip perpaduan negara. Oh, doktor bagi siap pantun lagi bagus. Okey, untuk falsafah pendidikan negara juga mendorong kepada nilai kemanusiaan yang baik dan juga etika yang amat tinggi. Di dalam video berkenaan, pihak berkuasa mengambil langkah yang proaktif dalam menangani masalah kecurian, kerosakan harta benda awam dan pelbagai lagi masalah-masalah lain. Menjaga integrasi moral masyarakat dalam menghadapi tentangan hebat yang dihadapi. Di dalam prinsip rukun negara, merangkumi kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan dapat diterapkan dan dilihat apabila langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwajib dan juga masyarakat dalam melancarkan segala permasalahan dan juga membantu sesama mereka dalam menangani bencana banjir yang melanda. Secara keseluruhannya, video ini tidaklah menceritakan berkenaan falsafah pendidikan negara dan prinsip rukun negara. Tetapi jika kita amati secara mendalam, keupayaan memulih kerjasama di antara masyarakat dan bantuan keselamatan dari pihak berkuasa di samping tanggungjawab daripada setiap individu dapat dipertontonkan dalam video itu agar ia menjadi sebagai salah satu tujuan yang mendorong kepada prinsip-prinsip rukun negara dan juga komponen di dalam falsafah pendidikan negara. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Wan Azizah atas penerangan sedikit sebanyak, bukan sedikit doktor ya, banyak juga diterangkan pasal isu dipanggil, kalau singkatan dia JERI doktor ya, JERI. Apa ni perlembagaan apa ni doktor? Rukun negara. Rukun negara, 5 rukun negara lah, kaitan antara 5 rukun negara tu dengan sistem pendidikan negara kita lah, kebangsaan kita. Seterusnya kita akan berbincang sedikit dengan Profesor Dr. Azhari berkenaan isu semasa ni lah, bencana banjir yang berlaku ni dengan kaitan falsafah dan isu semasa, pendidikan falsafah dan isu semasa. Kalau boleh doktor kongsikanlah sikit perbincangan dengan kita berkenaan falsafah dan isu semasa
berkaitan dengan kes kecurian yang berlaku semasa bencana banjir di taman tersebut. Boleh Dr. terangkan sikit? Boleh. Agak berat juga topik ni. Domain analisis falsafah yang wujud dalam isu ini terkait rapat adalah domain epistemologi. Boleh Doktor terangkan sikit tak apa tu epistemologi? Epistemologi ini adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan sifat, asal-usul dan skop pengetahuan. Ia membincangkan bagaimana kita memahami, memperoleh dan mengesahkan pengetahuan kita. Tapi apa pula kaitan epistemologi ini dengan masalah kecurian ni Doktor? Dalam konteks kecurian semasa bencana banjir, epistemologi membincangkan bagaimana kita memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang kecurian yang berlaku. Ia melibatkan sumber-sumber informasi, kesaksian dan bagaimana kita menilai kebenaran dan ketepatan maklumat mengenai kecurian tersebut. Tapi mesti ada faktor yang mempengaruhi pengetahuan kita tentang kecurian semasa banjir kan? Cuba Doktor terang sikit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan kita dalam mengenai kecurian semasa banjir. Sumber maklumat seperti laporan daripada orang ramai, media atau pihak berkuasa dapat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pengetahuan kita. Selain itu, pengalaman kita alami sendiri atau cerita dan pandangan orang lain juga mempengaruhi pemahaman kita tentang kecurian tersebut. Macam mana Doktor nak memastikan bahawa pengetahuan kita tentang kecurian itu adalah sahih, benar ataupun tidak, ataupun palsu lah? Boleh tak Doktor terangkan sikit? Okey, untuk memastikan pengetahuan kita itu adalah benar atau sahih, kita perlu mengesahkan maklumat tersebut. Baik. Melalui pemindahan dan pengesahan yang tepat. Ini boleh dilakukan melalui proses penyiasatan oleh pihak berkuasa atau media dan melibatkan pengumpulan bukti dan keterangan yang kukuh. Penilaian menggunakan kaedah yang objektif dan kritis turut penting untuk memastikan pengetahuan kita adalah tepat. Dia mesti ada pengaruh ataupun faktor sosioekonomi dalam pengetahuan tentang kecurian semasa keadaan banjir tu kan, betul tak? Betul. Faktor sosioekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan dan persepsi kita tentang kecurian semasa bencana banjir. Misalnya, keadaan terdesak atau kekurangan sumber daya seperti makanan atau perlindungan boleh mempengaruhi sikap dan tindakan individu terhadap kecurian. Faktor ini perlu diperhatikan dan memahami sebab dan akibat kecurian semasa banjir. Bagaimana kita nak pastikan pengetahuan kita yang berdasarkan fakta dan pemahaman yang betul tentang kecurian semasa bencana banjir itu, Doktor? Untuk memastikan pengetahuan kita berdasarkan pada fakta dan pemahaman yang betul, penting untuk mengambil pendekatan kritis dan objektif dalam menilai setiap maklumat yang diterima. Mengumpulkan fakta dan bukti yang kukuh, mempertimbangkan sumber informasi yang boleh dipercayai dan melibatkan pakar atau pihak berkuasa dalam mengesahkan kecurian adalah langkah-langkah penting untuk memastikan pengetahuan yang tepat dan sahih. Baik, terima kasih Doktor. Doktor kaitkan epistemologi sistem pembelajaran dengan apa yang berlaku kaitan dengan masalah bencana banjir yang berlaku lah. Sebab kecurian ni kalau kita tengok pada dasar dia, perkara ni memang selalu berlaku. Tapi bila dalam keadaan masa banjir ni, dia jadi kerap berlaku sebab orang ambil peluang. Betul-betul lah. Ambil peluang, kadang-kadang dia tak ambil peluang pun dia macam dia nakkan keperluan, dia terdesak, dia lakukan satu perkara yang di luar batasan lah, di luar pemikiran dia. Isu Doktor kaitkan epistemologi dalam isu kaitan kecurian semasa bencana banjir ni memang betul-betul dalam lah Doktor. Terima kasih banyak Doktor atas penerangan yang agak dalam juga, agak lanjut juga berkenaan dengan masalah kecurian semasa bencana banjir itu. Terima kasih banyak Doktor. Sama-sama Cik Saiful. Harap informasi ini dapat membantu kita semua dan mangsa-mangsa di luar sana serta rakyat-rakyat supaya dapat memahami situasi sebenar. Kita jangan ingat satu perkara itu
sambil lewa. Ada kalanya kita kena kaitkan satu perkara yang enteng menjadi lebih susah, dan ada kalanya kita kena menyelesaikan masalah yang susah kepada lebih mudah. Untuk memastikan perkara ini berlaku secara elok, secara wajib, kita kena belajar, memahami dan mengetahui sedikit sebanyak pengetahuan, sama ada daripada luar ataupun daripada dalam, untuk memastikan masyarakat kita hidup harmoni dan sentosa. Sekian daripada kami di studio ini. Harap segala informasi yang kami berikan dapat dijadikan sebagai satu pengajaran, pengalaman dan tauladan. Terima kasih juga kepada ahli panel kita yang kita jemput pada petang ini. Diharap rakan-rakan di luar sana dapat informasi yang terkini, dapat isu yang terkini, dapat menyelami masalah-masalah yang berlaku di kalangan mangsa-mangsa banjir. Sekiranya ada mangsa banjir lagi yang berlaku pada selepas ini, kita harap satu inisiatif yang lebih mendalam, lebih cepat, lebih pantas. Bukan sekadar agensi-agensi sahaja yang membantu, tapi masyarakat-masyarakat dan kita individu-individu sebaiknya turut bersama-sama membantu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa kami lagi. Berita UUM. Pembelajaran kendiri yang diperolehi dari tugasan. Peranan dan ahli kumpulan. Koordinator iaitu Syekh Izam bin Syafi'i, itu seorang yang bertanggungjawab untuk mengatur pertemuan dan memastikan bahawa semuanya berjalan sesuai dengan jadual. Yang seterusnya adalah Nur Suhada binti Muhammad Razmi, iaitu pencari maklumat, bertugas untuk mencari, mengumpul dan menyusun informasi yang diperlukan. Yang seterusnya adalah Muhammad Azhari bin Wakiman, iaitu penganalisis. Beliau menganalisa isu atau masalah yang dihadapi berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Dan seterusnya adalah saya, iaitu Umay bin Abdul Khalik, seorang perakam dan editor, bertanggungjawab untuk merakam video dan mengeditnya untuk memastikan kualiti yang baik. Dalam usaha mendapatkan maklumat, kami menggunakan sumber yang boleh dipercayai seperti perpustakaan akademik, bekalan data artikel saintifik, temu bual dengan pakar dan sumber lain yang disahkan. Mengetahui cara menggunakan teknik cara yang berkesan menggunakan kata kunci yang berkaitan. Seterusnya ialah usaha menghasilkan video refleksi yang menarik. Menyediakan senario yang jelas dan menarik, menggunakan alat penyuntingan video yang sesuai seperti Adobe Premiere Pro atau perisian percuma seperti iMovie. Memasukkan elemen visual dan audio untuk menambah kualiti dan daya tarikan pada video. Seterusnya adalah proses pelaksanaan tugas setiap ahli kumpulan. Kami telah mewujudkan prosedur yang jelas seperti mesyuarat tetap dan laporan kemajuan tugas. Menggunakan kaedah kolaboratif seperti Google Dokumen untuk kerjasama dan pembahagian tugas. Memberikan tindak balas yang berbina terhadap hasil kerja masing-masing. Seterusnya adalah keupayaan menganalisis isu dan masalah. Menggunakan model analisis seperti SWOT atau PASTE untuk mengenal pasti faktor luaran dan dalaman yang berkaitan. Berbincang dan berhujah berdasarkan bukti. Seterusnya adalah kecekapan untuk menyelesaikan isu dan masalah. Mencari penyelesaian praktikal berdasarkan bukti dan penyelidikan. Sumbang sarana menguji idea penyelesaian. Membangunkan pelan tindakan yang realistik dan mampan. Seterusnya adalah usaha menentukan domain analisis. Kami mengenal pasti bidang khusus topik yang diberikan yang perlu dianalisis. Menggunakan soalan kajian untuk memperincikan fokus analisis.
Bekerja dalam kumpulan memerlukan komunikasi yang baik, kerjasama pasukan dan kemahiran pengurusan masa yang cekap. Setiap ahli perlu komited untuk memberikan sumbangan yang terbaik untuk mencapai keputusan yang memuaskan keseluruhan. Sekian, terima kasih daripada kami Kumpulan 7. Harap kamu semua berpuas hati dan terima kasih atas pemberian masa yang diberikan.